Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 75, perkara bi pada perang Hunain. Kita akan melihat peranan yang dimainkan oleh para sahabat, terutamanya Abu Bakr radhiyallahu anhu, yang menjadi subjek perbahasan kita. Pada perang Hunain, kaum muslimin mendapatkan pelajaran penting kerana mereka menderita kekalahan pada awal pertempuran yang membuat mereka melarikan diri dari kengerian yang datang dengan tiba-tiba. Muslimin dan muslimat, peperangan Hunain yang berlaku di sebuah lembah
namanya lembah Hunain. Kalau daripada Makkah, saya mengira lebih kurang kalau naik bas 1 jam atau 1 jam suku daripada bumi Makkah. Kalau daripada Madinah, sebelum kita sampai Makkah, maka akan kelihatanlah papan tanda di sebelah kiri menuju ke Hunain. Pengarang kitab menyebut bahawa peperangan Hunain ini memberi satu pengajaran yang amat penting bagi Islam. Dan memanglah demikian sifatnya. Setiap peperangan yang Nabi lalui memberikan pengajaran yang penting, meninggalkan kesan yang penting bagi umat Islam sehingga ke akhir hayat. Peperangan Badar mengajar kita bahawa kekuatan material bukanlah segala-galanya, tetapi yang paling besar ialah kekuatan iman dan takwa. Bukan di sudut material, jumlah pasukan, bukan. Badar mendidik kita. 300 lebih mengalahkan 1000. 300 lebih tak punya kekuatan. 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Senjata pelepah-pelepah tamar dan serban koyak. Itulah generasi sahabat yang menghadapi Badar. Tetapi itulah yang Allah sebut di hujung juzuk yang kedua Al-Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil, kata Allah, ghalabat, dapat mengalahkan pasukan yang besar, yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. 2-3 ayat nak habis juzuk 2 Al-Baqarah. Itu dalam Badar ajar kita kekuatan iman rohani, takwa mengatasi segala-galanya. Uhud mendidik kita supaya taat kepada arahan pemimpin jamaah, supaya patuh kepada arahan kepimpinan jamaah walau apa pun yang berlaku. Uhud mendidik kita, ahli jamaah, jangan pandai buat kepala otak sendiri, tetapi mestilah patuh kepada arahan selagi tidak menyanggahi Allah dan Rasul. Mereka meninggalkan bukit Pamanah, Allah menghukum mereka. Ahzab mendidik kita bahawa Islam tidak membuang teknologi. Islam menggalakkan penggunaan teknologi dengan penggalian parit. Teknologi di zaman itu yang tidak pernah dirasai oleh Rasulullah dan para sahabat, tetapi Nabi menerimanya. Dalam keadaan inilah
yang diajar oleh Islam. Maka digali parit. Mendidik kita, gunalah teknologi untuk menghadapi musuh. Guna sebaiknya teknologi untuk berhadapan dengan musuh. Itu kaedah yang Islam ajar. Jangan salah guna teknologi untuk menghancurkan Islam. Maka peperangan Hunain juga meninggalkan kesan yang amat besar, kesan yang amat penting, khususnya kepada para sahabat yang terlibat di dalam peperangan Hunain. Tuan-tuan muslimat, mari kita buka perbahasan dengan saya membaca terlebih dahulu ayat 25 surah At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم توليتم مدبرين صدق الله العظيم. Kita mulakan dengan melihat dalil yang jelas akan berlakunya peperangan Hunain. Bila dia berlaku 19 hari selepas Fathul Makkah. 19 hari selepas Fathul Makkah, menghadapi puak-puak Hawazin dan Thaqif yang masih berdegil, tidak mahu menerima Islam, bahkan mempersiapkan angkatan perang untuk berhadapan dengan Rasulullah. Hawazin dan Thaqif jumlah tak ramai, sekitar 2000 sahaja, tetapi enggan menerima Islam, lalu mencabar Rasulullah untuk berperang. Maka Rasulullah 19 hari selepas Fathul Makkah, maknanya di bulan Syawal. Hunain dia berlaku di bulan Syawal. Cuma saya tidak pasti berapa hari bulan Syawal. Kalau Uhud, tahulah 15 Syawal. Uhud tahun 3 Hijrah, 15 Syawal, itu perang Uhud. Fathul Makkah hujung Ramadan. Hunain 19 hari selepas Fathul Makkah, dan ulama kata di bulan Syawal. Cuma tak sure berapa hari bulan. Rasulullah mengambil masa 4 hari daripada Makkah menuju ke lembah Hunain. Nabi dan para sahabat 4 hari dalam perjalanan. Nabi menaiki kaldainya yang berwarna putih. Nabi ada kuda, Nabi ada kaldai. Dan dalam peperangan Hunain, Nabi naik kaldai berwarna putih, dan kaldai itu, himar itu, telah dihadiahkan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Dia hadiah. So hadiah Nabi pakai. Gitu. Kita macam itulah. Orang hadiah. Ni kopiah saya pakai ni, hadiah anak murid daripada Masjid Telekom Taiping. Saya pakai. Sebab hadiah. Itu cara Nabi kita belajar. Mana tahu dia tengok live saya, dia naik show. Dia boleh hadiah banyak lagi. Tak payah aku beli kopiah.
Banyak kupiah saya orang hadiah. Diperlih 2-3 helai hadiah. Taiping berlambak. Kupiah orang hadiah. Saya ucap terima kasih. Jazakumullah khairan kathiran jaza. Dua dia bagi. Ni warna biru, satu lagi warna hitam. Hitam tu tak pakai lagi. So perangai Nabi, orang hadiah jubah ke, orang hadiah apa pun Nabi akan pakai. Begitu. Kita orang hadiah kahwin pairek, simpan sampai kiamat. Kan pairek, okorok kan, gelas orang hadiah kahwin, simpan dekat rak tu. Tak bila nak pakai tak tahu. Hadiah kahwin tu sampai bila nak pakai? Pakailah, simpan. Buat apa orang hadiah? Sayang bunyi pun. Bagi laki hak cawan, hak belendiak-lendiak tu, hak tu bagi laki. Hak cawan kahwin hampa tak mau bagi. Ni bukan muslimat di Kelang lama lah, di Zimbabwe tengah. Muslimin dan muslimat sekalian. So Nabi ambil masa 4 hari naik kaldai warna putih. Kaldai itu sahabat hadiah. Saya lupa nama dia ada, sahabat tu dalam sirah. Baik. Tengok ayat tadi 25, tengok ya, apa pengajaran dia. Lagi kita baca seterusnya. 25 At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di dalam banyak siri-siri peperangan. Mawatin katsirah. Setiap peperangan Nabi sertai, Allah kata aku tolong. Perang Badar aku tolong, perang Uhud aku tolong, Ahzab aku hantar angin ribut Taubat, tak dan perang balik Abu Sufyan. Perang Tabuk aku tolong sampai musuh tak datang, gerun musuh. 5 hari Nabi tunggu di Tabuk, di utara Jordan. Musuh tak datang, takut Rom tak datang. Allah tolong. Termasuk kata Allah, wa yauma Hunainin, dan pada hari peperangan Hunain Allah tolong macam mana? Kejap lagi saya baca satu lagi ayat. Kita habiskan dulu ayat 25. Macam mana Allah tolong Nabi sahabat dalam perang Hunain? Kejap lagi kita explain. Ada satu lagi ayat. Saya nak habiskan 25 dulu. Tengok, ambil pengajar. Idh a'jabatkum kathratukum. Ingat kata Allah, ketika kamu berbangga. Tengok Allah hukum dulu. Ketika kamu berbangga dengan jumlah tentera kamu yang ramai. Allah sebut tu idh a'jabatkum. A'jabatkum, ada ain, ada jim, ada ba. Apa dia? Ujub. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Al-Imam Al-Ghazali membahaskan bab ujub. Ujub ni rasa hebat. Ujub ni rasa diri kita hebat. Itulah ujub. Itulah perangai setan yang dihalau keluar dari syurga. Lalu Imam Ghazali sebut, di antara jenis-jenis ujub, banyak dalam kitab Ihya, antara jenis ujub ialah ujub kerana ramai pengikut. Tu dia. Allah sebut dalil dia 25 At-Taubah. Allah kata idh a'jabatkum kathratukum, ketika kamu merasa bangga, kamu ujub dengan ramainya jumlah kamu. Awak tak ramai. 10,000 daripada Madinah yang masuk Fathul Makkah, Nabi dan sahabat 10,000. Campur mu'allaf geng Abu Sufyan 2,000. 10 campur 2, 12,000.
berhadapan dengan Hawazin Saqif 2,000. Apa barang bro, kata sahabat. Kepo daripada Makkah 4 hari tu nak sampai Hunain, 4 hari perjalanan. Sepanjang perjalanan tu sebahagian ada sahabat yang menyembang ni punya derah. Hak duduk belakang, Nabi duduk depan dengan sahabat kanan. Hak duduk belakang tu sambil 12,000. Tuan-tuan bayang 12,000 nak lawan 2,000. Mereka duduk belakang sambil duduk balai rokok. Rokok daun nak. Sambil duduk balai rokok, duduk sembang. Badar pun Abu Jahal mampu. Azab tak dan perang. Kita gali parit selesai. Lari berselerak Abu Sufyan. Tara 10,000 mereka. 10,000 Abu Sufyan. Perang Ahzab. Nabi 3,000 lebih ha. Ni pula 12,000. Saat lagi perang yang Isok Okok kuat ni, dia abak kat member dia. Saat lagi perang, hampir dulu. Aku kemudian tak apa. Sakat puak-puak Hawazin tu, aku jentik, tarik telinga, cabut bulu hidung, selesai. Boy, hang buat macam ragging kat sekolah tu. Tarik telinga, tarik hidung, sepak pungkok sikit, belah. Buat lagu tu. Kata hampir tu. Aku malas Isok Okok belakang. Kemah menyembang iz a'jabatkum, ketika kamu, kata Allah, berbangga dengan jumlah kamu yang ramai. Allah tak suka, tuan-tuan. Jangan ujub, jangan rasa kita hebat. Tak ada. Saya dengan tuan-tuan sama aja, cuma saya tak Isok Okok. Allah bagi ilmu lebih, saya kongsi dengan tuan-tuan, tu aja. Apa yang hebatnya kita? Tak ada. Saya salah, tegurlah saya, WhatsApp lah saya, no hal punya. Tak ada apa. Kalau saya sebut salah, saya sebut betul, janganlah kata salah pula, sepak pungkok pula. Ada nak murid WhatsApp, maaf Ustaz silap sebut nombor ayat. Bukan kadang kita ingat semuanya. Ada yang tersilap, nombor 20 pergi sebut 19. 1-2 je lah, taklah menjangkau jauh. Kita ucap terima kasih, alhamdulillah, tegur. Ini hidup. Tak adalah nak rasa hebat. Ampun ya Allah, tak ada pasal. Allah cukup, tak suka ujub. Allah kata, falam tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Disebabkan ujub kamu, disebabkan kamu rasa hebat, jumlah kamu ramai, Hawazin sikit, aku hukum kamu. Jadi kita tengok apa yang Allah hukum. Aku hukum kamu sehingga bumi yang luas menjadi sempit bagi kamu dan kamu bertaburan. Summa wallaitum mudbirin, kamu lari lintang pukang ke belakang. Jadi kita baca. Kak sembang derah tadi, hak Isok Okok kat telinga ada sebatang lagi. Hak habak dekat sahabat, hampa pi dulu, hampa jentik telinga dia, lepas tu pasing kat aku. Hak ni dia lari dulu, sembang derah. Hak sembang kuat tu, dia cabut dulu. Lagu mana cabut? Sekejap lagi kita baca. Itu ayat penuh dia. Baik, mana Allah tolong? Kejap lagi saya baca ayat lain pula, insya-Allah. Sambung. Baik. Keadaan mereka adalah seperti yang disebut oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari seorang penafsir Al-Quran yang hebat, dan kitab tafsir dia, Tafsir At-Tabari, dianggap tafsir yang terbaik di dunia. Tafsir At-Tabari. Baik. Imam At-Tabari menyatakan,
Mereka bercerai-berai, tidak memperdulikan antara satu sama lain, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di mana kamu berada wahai manusia, mari ke sini. Aku adalah Rasulullah, aku Muhammad bin Abdillah. Wahai sekalian Ansar, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa cerita ni? Ketika mereka diserang hendak, rupanya Hawazin dan Thaqif daripada kuasai lereng-lereng bukit. Laluan Nabi lalu tu Nabi tak perasan. Di lereng-lereng bukit, puak-puak Thaqif dan Hawazin telah standby dengan panah daripada kuasai dulu. Yang sahabat belakang duk sembang derah hari. Seokok tak putus hari, duk sembang derah. Pukul maut kali ni 12 lawan 2000. Kira tak payah penalti lah macam Kedah Pulau Pinang tu. Sebab ni bukan Piala FA. Piala FA kenalah penalti. Tuan-tuan, kita pukul habis puak-puak tu. Tak ada duit heran 2000 sepak pungkok jentik telinga selesai. Tuan-tuan, Nabi dan para sahabat diserang hendak. Tu yang Allah kata tadi, summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu lari ke belakang lintang pukang. Tu yang tinggal Nabi. Ngikut riwayat, tinggal Nabi, Saidina Abbas, pakcik Nabi, dan seorang sahabat nama Sufyan bin Umayyah. Depa dua ni yang pegang tali kaldai Nabi. Yang lain hilang. Paling awal seokok ni, depa hilang dulu. Sembang derah. Mentampukang. Lalu Nabi menyahut, memanggil mereka. Nabi kata, di mana kamu wahai manusia? Aku Muhammad bin Abdillah, aku Rasul dan hambanya. Wahai orang-orang Ansar, di mana kamu? Lari. Main kena ambush, tuan-tuan. Pergi tanyalah askar-askar kita hak masuk hutan dulu kan, zaman komunis tu, pergi tanya mereka kena ambush lagu mana cerita. Kelang kabut, tak dan buat apa, rokok baru sedut 2 pam dengan rokok tu kena tembak. Terpelanting melayang. Oh, jangan main ambush, serang hendak. Sahabat kena, Nabi pun kena. Tu yang Nabi panggil mereka. Dan kejap lagi kita tengok ayat Allah membantu. Kejap lagi. Baik. Kemudian beliau memanggil Abbas, pakciknya. Nabi pun seru kepada Abbas yang pada waktu itu sedang memegang tali kaldai Nabi dan juga sedang mencari perlindungan. Lalu Nabi panggil Saidina Abbas, pakcik dia. Kalau tuan-tuan panjat Bukit Marwah, kita sa'i kan? Kita sa'i Safa sehingga Bukit Marwah 7 kali, 7 ulang-alik habis di Marwah. Sebelum kita naik Bukit Marwah, sebelum kita rasa nak daki Marwah tu, pandang sebelah kanan. Sebelum kita nak start daki Marwah, pandang sebelah kanan, dia tulis Abbas Gate. Pintu Abbas. Itulah tapak rumah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pakcik Nabi, abang kepada ayah Nabi Abdullah. Sayyidina Abbas seorang yang masuk Islam lewat. Dia salah seorang tawanan perang Badar. Saidina Abbas menjadi tawanan dalam peperangan Badar. Cuba bayang. Dan ketika Nabi berbincang tentang tawanan perang Badar, Nabi telah memohon kepada sahabat, memohon budi bicara sahabat agar
melepaskan secara percuma Saidina Abbas sebab pakcik dia. Nabi minta dengan sahabat, Nabi rayu, ni Rasulullah, dia bukan guna kuasa veto dia. Itu pakcik aku, jangan kacau, suruh dia balik Makkah. Dah, Nabi minta izin. Sebab bincang bab tawanan, ada tawanan yang dikenakan tebusan bayaran, balik Makkah. Nak masuk Islam boleh, tak nak sudah. Ada tawanan yang duit tak ada, tapi pandai menulis, pandai membaca. Nabi kata, hampa stay di Madinah, ajak anak kami baca tulis, cukup habis kontrak balik Makkah. Nak Islam boleh, tak nak pergi balik. Lalu Nabi tengok pakcik dia Abbas, Allah. Nabi kata dekat sahabat, boleh tak saya minta izin? Boleh tak lepaskan Abbas? Sahabat kata no problem, boleh ya Rasulullah. Walaupun ulama kata, ulama sebut adalah satu dua tak puas hati. Ada seorang dua yang rasa tak adil lah, tapi pasal Nabi mereka akur, mereka minta ampun kepada Allah. Walaupun perasaan tu syaitan mainkan kepada mereka. Baik, Abbas balik dan tak berapa lama kemudian dia menerima Islam. Lambat. Dia terima Islam tu lambat. Ngikut riwayat dekat-dekat nak Fathul Makkah baru dia Islam. Lambat. Ini Saidina Abbas. Baik. Lalu Nabi memanggil pakcik dia Abbas radhiyallahu anha, di mana Saidina Abbas kebetulan memiliki suara yang nyaring dan lantang. Tu dia Nabi punya cerdik Rasul. Dalam perang pun tak panik lagi. Tahu dah Saidina Abbas, pakcik aku ni suara memang derah, suara dia lantang. Sebab Nabi nak guna dia untuk panggil balik sahabat. Mana ada mikrofon apa amplifier? Tak ada. Nabi kata, pakcik cari amplifier Ustaz. Tak ada. Mana nak ada? Saidina Abbas lah amplifier dia. Saidina Abbas lah speaker dia. Lalu Nabi panggil pakcik dia. Pakcik, mari sini. Abbas suara dia lantang dan nyaring. Baik. Beliau berkata kepadanya, wahai Abbas, pakcik, serukanlah wahai kaum Ansar, wahai orang-orang yang telah berbai'ah di bawah pohon. Allahu Akbar. Nabi kata, pakcik, sekarang lontarkan suara pakcik, panggil mereka. Tuan-tuan boleh bayang suasana gawat waktu tu. Panah sedang terbang. Bayang. Ngikut riwayat Abu Sufyan baru terima Islam tu, Abu Sufyan kena panah di mata. Abu Sufyan kena bahagian mata dia panah. Allahu Akbar. Bayangkan suasana kalut waktu tu. Maka Nabi memerintahkan pakciknya Abbas supaya menggunakan suara yang lantang dan nyaring untuk memanggil sahabat. Tu dia penamaan calon ke apa, hak duk depan tu bagi suara derah. Ni suara derah duk belakang isap okok. Hak depan gini apa bendanya. Dia mau kuat takbirnya apa saja, mau dia semangat sikit. Maka Saidina Abbas dengan suaranya yang kuat, wahai Ansar, wahai yang berbai'ah di bawah pohon. Tuan-tuan, buka surah Al-Fath, surah 48 ayat 19, surah nombor 48, juzuk 26. Tengok ayat 19. Fahamlah kita apa maksud Saidina Abbas bila Saidina Abbas kata, mari, datanglah kemari wahai yang berbai'ah di bawah pohon. Tengok ayat 19. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah
fa'alima ma lam ta'lamu al-ayah. Saya ambil pangkal ayat. Ayat 19 surah Al-Fath, surah 48 juzuk 26, Allah Ta'ala sebut laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah telah redha, Allah telah menjatuhkan redanya terhadap orang-orang yang beriman itu. Idh yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbai'ah denganmu wahai Muhammad, tahta syajarah, di bawah pohon itu. Bila berlaku tu? Hudaibiyah 6 Hijrah. Pasal apa berlaku perjanjian bawah pokok yang dipanggil Bai'atul Ridwan? Sebab ingat balik, imbau sekejap, ringkas apa dia? Wakil bertemu Abu Sufyan ketika Nabi tertahan di Hudaibiyah. Nabi memilih Saidina Uthman. Betul? Kita dah baca dulu. Saidina Uthman Bani Umayyah. Abu Sufyan pemimpin Makkah yang menghalang Nabi masuk, dia juga Bani Umayyah. Maka kroni bincang dengan kroni. Ni bijak Rasulullah. Tak pilih Saidina Umar. Kalau pilih Umar, selesai awal dia bawa balik kepala Abu Sufyan. Ni kena hati hang. Kami nak pergi umrah, hang tahan kan? Dia sembelih tentu dia bawa balik kepala Abu Sufyan. Itu bukan cara Islam. Maka dipilih Sayyidina Uthman. Pergilah Sayyidina Uthman. Bincang, punya bincang. Abu Sufyan kata, Man, lebih kurang gitulah. Man, kalau setakat nak tawaf, tu dia Kaabah man, hang tawaf. Anak sa'i, tu Safa, tu Marwah, hampirlah. Tapi hang seorang Muhammad tak boleh masuk. Jawab Abu Sufyan, tak boleh lah. Jawab apa nama ni, Sayyidina Uthman, tak boleh lah bampiannya lagu tu. Bincang tu lama. Memanglah main rumah, kena rokok pula. Abu Sufyan lah, Sayyidina Uthman tak isap. Kena pula rokok syai maghribi lah, apa kena kopi lah, apa semua. Sembang tu lama, menyebabkan tersebar khabar angin bahawa Osman telah dibunuh. Tersebar khabar angin. Oleh kerana lama, tolong bayang zaman Nabi, handphone tak ada, WhatsApp group apa pun tak ada. Tersebarlah khabar angin Osman telah dibunuh. Tak siapa punya mulut. Nabi dengar, sahabat dengar, nak tuntut bela lah. Maka sebelum menuntut bela, berlakulah bai'ah. 1,400 orang sahabat telah memegang tangan masing-masing dan berbai'ah. Di mana? Di bawah satu pokok. Tu Allah sebut ayat 19. Bai'ahnya apa? Bai'ah tuntut bela atas kematian Uthman. Walhal berita palsu. Tetapi itulah sahabat. Hang bunuh Uthman. Maka Nabi dan sahabat pergi ke suatu pokok. Pokok itu telah ditebang di zaman Saidina Umar Al-Khattab. Umar jadi khalifah, dia tebang pokok itu. Sebab banyak khurafat berlaku. Maka Sayyidina Umar tebang, mengarut, dia kata hampa buat benda tak elok. Lalu di bawah pokok itulah berbai'ah menuntut bela atas kematian Saidina Uthman yang bukan benar. Tapi tuan-tuan tengok ya, tuan-tuan tengok pangkal ayat tu, laqad radiyallah. Tuan-tuan muslimat, Allah Maha mengetahui Sayyidina Uthman bukan mati. Tapi cuba tuan-tuan tengok ayat tu, laqad radiyallah. Bukan Sayyidina Uthman kena bunuh, tak mati pun. Allah tak tahu, dia Tuhan.
Tetapi Allah menyebut laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah kata aku redha kepada mereka walaupun Uthman bukan kena bunuh. Allah redha tu pasal apa? Sikap sahabat yang membela saudara Islam dia. Tu yang Allah sayang. Saudara Islam kita diinaya, kita bela, kita bantu, kita tolong. Allah suka. Tu dia. Patutnya tak payahlah Allah cakap gitu, bukan kena bunuh pun. Elok je hidup Sayyidina Osman, tapi atas sifat sahabat. Jom kita bai'ah tuntut bela. Wahai Sayyidina Osman duk minum kopi. Allah kata aku redha sebab sikap membela orang yang kena naya, membela Islam, membela agama Allah yang diperkotak-katikkan. Allah jatuh redha atas kita, Allah sayang kita. Sebab tu jangan buat benda yang Allah murka, Allah marah. Itulah maksud berbai'ah, berjanji di bawah pokok, di bawah pohon. Itu maksud yang disebut oleh Sayyidina Abbas bila Abbas kata, marilah wahai orang-orang yang telah berbai'ah di bawah pohon. Maaf, ayat 18 bukan 19, 18. Ayat 18 surah Al-Fatah. Bukan 19, 18, silap. Ayat 18 surah Al-Fatah. Laqad radiyallahu. Itu ayat. Baik. Abbas radhiyallahu anhu mengulang-ulang seruannya sehingga gema suaranya dari dinding ke dinding lembah, memantul dan mengirimkan gelombang suara yang sahut menyahut. Cuba bayang ya, lembah, kiri kanan tu bukit. Zaman Nabi pula bukan ada pembangunan apa. Bayangkan suara tu melantun-lantun. Wahai Ansar, wahai Ansar, 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 melantun-lantun. Jangan insya oko, 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 oko. Kan echo sound. Dalam engineering kita panggil Doppler effect. Saya belajar engineering, saya tahulah. Kita panggil Doppler effect. Oko, oko, oko. Ya, ya, ya. Disokok lagi. Itu yang dia jawab tu bergema juga. Tuan-tuan, bayangkan lembah Hunain. Dia lembah, kiri kanan bukit yang Saqif, yang Hawazin dan Saqif standby tu. Maka melantun suara Abbas, bergema di lembah Hunain, pantul memantul frekuensi gelombang suara itu. Baik. Sayup gema suara itu akhirnya terdengar oleh kaum muslimin yang sedang berlarian, kemudian mengingatkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad mereka sendiri. Depa tengah duk lari, summa wallaitum mudbirin. Allah sebut mereka lari lintang pukang. Panah tuan-tuan, oi. Panah. Bukan panah RM5 jual permainan tu. Hak tu 2 kali tembak patah terus. Panah perang. Sekali kena pecah kepala tuan-tuan oi. Bagaimana mereka lari lintang pukang, tiba-tiba mereka terdengar suara Saidina Abbas. Saidina Abbas kata, datang, mari, ni Rasulullah ada sini. Menyebabkan mereka tersentak dan terus teringat Rasulullah yang mereka tinggalkan. Tu dia. Tu yang Allah kata, wa dhaqat alaikumul ard bima rahubat.
Bumi menjadi sempit bagi mereka. Bumi yang luas menjadi sempit bagi mereka. Kata Allah. Berselera, cakap lagi, ujub lagi, takbur lagi, rasa hebat lagi. 12 jentik telinga, 2000 tarik bulu hidung, sepak bungkuk. Amboi. Cakap besar. Kita 14 kerusi dah kita sapu. Jangan. Itu contohlah. Jangan rasa ujub, rasa hebat, kita tak tahu ke depan. Yang kita tahu hanya memohon pertolongan Allah, bekerja dan terus bekerja. Musuh nak cemas takut tu dia punya pasal. Tetapi kita jangan ada ujub. Minta tolong sangat. Jangan ada ujub. Berserah kepada Allah 100%. Muslimin dan muslimat, akhirnya mereka teringat Allah, hai Rasulullah, dan teringat jihad mereka. Tuan-tuan boleh bayang suasana mereka lari, lupa tengah perang. Kira mau selamat rokok 2 pam lari dulu. Aduh tuan-tuan, bukan sikit punya kerja, kena serang, kena ambush sebelum dia bercakap besar, merasa hebat dengan jumlah yang ramai. Terlintas dalam fikiran mereka satu gambaran tentang akibat kekalahan kerana serangan kaum musyrikin dan akibat kemenangan syirik atas mereka. Tengah-tengah dengar suara Saidina Abbas, mereka tersentak. Bahasa kita, woi, takkan syirik nak menang, woi. Bahasa kita. Takkanlah geng-geng syirik sembah berhala ni nak menang pula atas kita. Tu maksudnya. Mereka terus tersentak daripada lamunan mereka kerana ketakutan mereka lari ke belakang. Tapi mendengar suara Saidina Abbas, mendengar kalimah Rasulullah, mereka lantas tersedar dan mereka kata mustahil puak-puak syirik akan menang ke atas kita. Akhirnya mereka menyadari bahawa kekalahan perang ini akan membawa akibat kehancuran agama dan memalukan muslimin. Sambil mereka duk fikir balik, kalau kita kalah, hancur Islam. Jangan hancur Islam dan malu kita umat Islam kalah dengan puak-puak yang mensyirikkan Allah. Kesedaran itu sampai kepada sahabat yang lari lintang pukang itu, yang ada tak ramai, termasuk Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali, sahabat kanan, kemudian Abbas, kemudian Sufyan yang pegang tali kaldai Nabi. Beberapa orang saja, yang lain hilang. Tuan-tuan boleh bayang 12,000 hilang. Bayang. Cuba bayang tak? Bukan 2,000, 12,000. Tinggal berapa kerat dengan Nabi, had lain cerah. Tu dia sembang punya derah. Allah hukum pada waktu itu. Baik. Kerana itu mereka berteriak, sahut menyahut dari semua arah menyambut panggilan Saidina Abbas. Dengar-dengar tu, mereka pula berteriak dekat geng yang mungkin lari bercabang kot. Satu grup lari lorong ni, satu grup tengah, satu grup lorong kanan. So mereka pakat sahut menyahut. Oi, lorong tengah hampa okey tak? Lorong tengah jawab, okey. Lorong hujung rokok. Tengah isap rokok ni. Mereka pula sahut menyahut sesama mereka. Okey, kami semua alhamdulillah di bawah rahmat Allah. Semua pakat sahut menyahut dan regroup balik. Allahu akbar. Tuan boleh bayang suasana macam tu. Baik. Mereka segera kembali ke induk pasukan dan terjun ke medan peperangan dan menghangatkan diri dengan api jihad dalam keberanian yang sudah langka dan kegagahan yang hampir sirna. Allahu akbar. Mereka tak pedulilah. Dengar-dengar tu mereka regroup balik dan mereka terus kembali kepada semangat yang asal. Kejap lagi kita baca satu ayat bagaimana Allah menolong. Baik.
Mereka berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah pasukan lambat laun semakin bertambah. Satu grup sampai, akhirnya makin ramai. Tadi awal lari, dengar suara Sayyidina Abbas, pakat mai balik. Baru tersentak, kita sedang berjihad, lari pasal apa? Kita sedang bersama Rasulullah, takkan tinggal Nabi seorang-seorang. Jenis orang apa kita ni? Dia mai kesedaran, demi kesedaran, akhirnya mereka berhimpun bersama Rasulullah dan jumlah semakin bertambah. Mereka memasuki medan laga dan meladani perang, tanding melawan musuh serta memanggang diri di tungku api peperangan. Jangan tak pedulilah. Abu Sufyan kena belah mata kanan dia. Panah melekat di mata kanan Abu Sufyan. Rasulullah cabut dan hampir terkeluar berbola mata dia. Dan Rasulullah kata, "Nak tak, aku dengan izin Allah." Ni syafaat Rasulullah. Nabi boleh ludah, tolak balik. Abu Sufyan jawab, "Cukup ya Rasulullah. Biarlah begini. Biarlah aku cedera begini. Sebab inilah mata yang paling banyak menentang kamu. Inilah mata ya Rasulullah yang paling banyak menghina Islam, memperkecilkan kamu. Biarlah Allah membalas kejahatanku." Itu ucapan Abu Sufyan. Dia tak mau. Nabi boleh je, syafaat Nabi boleh. Sampai tahap tu. Dan jumlah sahabat yang terkorban tak ramai, 4 orang. Yang mati tak ramai, 4 orang. Dan mereka inilah yang dikebumikan di Taif. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Ibnu Abbas, Masjid Abdullah bin Abbas di Taif, arah kiblat sebelah kiri ada perkuburan. Lah dia pasang tembok, ada kubur, balik tembok tu kubur Ibnu Abbas dan kubur syuhada Hunain. 4 orang sahabat kebumi di situ. Baik, kita habiskan. Inilah keadaan umat Islam pada awal pertempuran. Hanya sedikit pejuang yang tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang bersabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan beberapa orang sahabat sahaja. Inilah yang berlaku di awal peperangan. Tak ramai. Bukan mereka lari daripada peperangan, atau bahasanya bukan mereka ni bacul, tuan-tuan, tidak. Tetapi tuan-tuan muslimat boleh faham tak suasana waktu tu kena ambush, berterabur lari, tak sempat buat apa. Maka mereka di peringkat awal tidak ramai yang bersama Nabi, hilang kesabaran mereka. Sebab itu penting dalam berjuang ni, sabar. Ujian macam-macam, cabaran macam-macam. Ke depan kita tak tahu apa nak jadi, macam-macam dia akan datang. Kesabaran dituntut sambil bergerak, sambil bersabar, sambil bermunajat, memohon pertolongan Allah. Itu yang Nabi ajar. Fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Surah Ghafir ayat berapa? Ayat 60 lebih. 60 lebih daripada surah Ghafir. 50 lebih, dekat 60. Allah kata ke Nabi, fasbir, bersabarlah wahai Muhammad. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ayat itu mula dengan fasbir. 55. Alhamdulillah. 55 surah Ghafir. Allah kata fasbir, bersabar wahai Muhammad.
Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa dia janji Allah? Islam menang ke tidak? Akan menang. Tu janji Allah. Bila? Jangan tanya. Bila nak menang? Jangan tanya. Tu janji Allah. Kerja kita buat kerja ya. Allah perintahkan Nabi, fasbir, banyakkan bersabar. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan ada siapa kata Islam takkan menang. Munafik. Munafiklah kamu kalau kamu kata Islam takkan menang. Sebab antara ucapan puak-puak munafikin ketika mereka sama-sama menggali parit dalam perang Ahzab, wa'adanallahu wa rasuluhu ghurura. Antara ucapan munafikin ketika mereka sama-sama gali parit, tuan-tuan, munafik sama buang baju gali parit bersama Nabi. Tapi apa kata mereka? Muhammad ni lah munafik. Semayang puasa. Muhammad ni lah nak lawan Rom. Muhammad ni lah nak lawan Abu Sufyan 10,000. Lepas tu berangan pula nak tawan Rom Parsi. Kan dalam peristiwa pecah batu kan ada batu yang terbit cahaya. Kan Nabi bertakbir, Nabi nampak istana kerajaan Rom, Nabi hentak lagi dekat batu tu, terpancar lagi cahaya, Nabi nampak istana kerajaan Parsi. Lalu Nabi beritahu sahabat, kita akan tawan Rom Parsi. Munafik hak dengar. Munafik kata berangan betul dia ni. Nak tawan Rom Parsi. Hak taran ni Abu Sufyan nak mai pun kelang kabut gali parit, makan pun tak cukup, nak pi lawan Rom Parsi. Munafik bercakap, tuan-tuan oi. Yang semayang belakang Nabi, yang peluk Nabi, yang puasa bersama Nabi, tapi mari bak berjihad, bak berjuang, mereka tidak yakin Islam akan menang. Mereka ada sifat nifaq. Baca ayat tu, ayat 12 ke 13 ke 14 suratul Ahzab, baca. Itu sifat munafik. 14 tak silap, 12, 13, 14, antara 3 ayat. Mereka kata ghurur, janji Muhammad ini tipu. Oh, berangan nak tumbangkan Rom Parsi. Betul, Nabi wafat Rom Parsi tak tumbang. Zaman mana tumbang? Zaman Omar. Tapi munafik tak pernah yakin Islam akan menang. Tuan jangan jadi macam itu. Allah minta kita fasbir, inna wa'dallahi haq. Sabar wahai Muhammad, janji aku benar. Lambat laun pasti sampai. Tu dia. Wastaghfir li dzambika. Allah sebut dalam ayat 55 Ghafir. Allah kata minta ampunlah atas segala dosamu. Nabi muka ada dosa, tapi Allah ajar antara jalan Allah nak bagi kemenangan ialah banyakkan istighfar. Wasabbih, dan bertasbihlah bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah pada aku pagi petang, pagi petang, pagi petang. Allah ajar, pertama sabar, kedua istighfar, ketiga bertasbih. Ingat dia banyak, insya-Allah. Allahu akbar. Jangan kita kata Islam takkan menang, pasti menang. Sampai masa, mungkin masa kita tak tahu, anak cucu kita tak tahu, tapi dia ajar. Walaupun Nabi tidak melihat kemenangan menawan Rom dan Parsi, tapi berlaku zaman Umar. Tapi demikian Allah ajar, inna wa'dallahi haq, janji aku benar. Yakin.
Yakin tuan-tuan muslimin dan muslimat. Peringkat awal begitulah mereka bertaburan. Akhirnya mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang bersabar itu, yang menunggu itu adalah Abu Bakrin As-Siddiq. Setelah itu Allah memberi pertolongan kepada mereka dengan kemenangan yang mulia. Baik. Tadi saya baca 25 kan, At-Taubah. Ayat selepas dia 26. Summa anzalallahu ala rasulihi walil mu'minin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru. Zalika jazaa'ul kafirin. Ayat selepas dia 26. At-Taubah. Kemudian kata Allah, setelah berterabur lari ke belakang, summa anzalallahu ala sakinatahu. Allah menurunkan sakinah ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah menurunkan sakinah. Apa dia? Ketenangan. Allah turunkan ketenangan atas Rasulnya wa alal mu'minin, dan atas orang-orang yang beriman. Kemudian Allah kata wa anzala, aku turunkan junudan lam tarawha, aku menurunkan tentera yang mereka tidak dapat melihat. Malaikat mai bantu, cuma tak disebut. Tak disebut banyak mana malaikat. Macam perang Badar Allah sebut salasata alafin khamsati alafin minal malaikah. Dalam perang Badar Allah sebut dengan dua ayat. Pertama 3,000 malaikat, kedua 5,000 malaikat. Allah mention terus adada, jumlah. Tapi dalam perang Hunain Allah hanya menyebut wa anzala junudan lam tarawha. Allah turunkan junud, tentera-tentera lam tarawha, yang kamu tak nampak. Dan semua mufassirin sebut malaikah. Jumlah wallahu a'lam. Malaikat mai tolong. Wa 'azzabal ladzina kafaru, untuk Allah mengazab puak-puak kafir itu. Dan akhirnya mereka mati. Jumlah Hawazin dan Thaqif yang terbunuh sekitar 70 orang. Ada yang lepas tu mereka lari ikut cabang. Ada yang lari ke Nakhlah, ada yang lari ke Taif. Dan Nabi setelah dapat harta rampasan perang yang banyak dalam perang Hunain, kan Nabi banyak dapat, dan itulah kaitan dengan Masjid Ji'ranah yang kita ziarahkan. Masjid Ji'ranah tempat pembahagian harta rampasan perang Hunain. So kumpul dulu harta di Ji'ranah. Sampai Ji'ranah Nabi kumpul harta. Nabi arahkan sahabat nama Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud tapi nama dia Mas'ud. Mas'ud Nabi arahkan jaga harta tu, dan Nabi dan sahabat yang lain memburu saki-baki Hawazin di lembah Taif. Di Taif pula. Buru pula di Taif dengan Nakhlah. Pergi buru pula harta rampasan dijaga oleh Mas'ud. Dan nanti kita akan lihat kisah pembahagian harta rampasan perang Hunain, dan kita akan lihat ada sahabat yang tak puas hati. Sebab harta banyak. Dengan kibash, dengan kambing, mereka hangkut semua. Hai tuan-tuan, kambing Arab dah, bukan kambing kita. Kambing kita pun pada dah jilat jari kita. Ni kibash dengan kambing, dengan segala harta tinggal. Hai, meleleh ayat liuk. So nanti sampai bab dia, ada bab dia. Bab tak puas hati tentang pembahagian harta, ada bab. Nanti kita sampai itu insya-Allah sebelum Aidul Fitri, dan mungkin selepas pilihan raya negeri. InsyaAllah nanti kita sampai bab tu. Ada bab tak puas hati tentang pembahagian harta rampasan perang Hunain. Next punya tajuk fatwa Abu Bakrin di hadapan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam juga selepas Aidul Fitri insya-Allah taala. So kita tangguh pengajian kitab kita dan kita akan berpuasa insya-Allah minggu hadapan panjang usia hari Khamis 23 hari bulan, tak lama dah. Alhamdulillah, moga-moga panjang usia. Dan kita jumpa nanti tazkirah Ramadan macam biasa, ikut jadual tarikh saya Isnin minggu yang kedua insya-Allah. Dan kemudian selepas Aidul Fitri panjang usia, ada rezeki kita bertemu dan kita akan bahas tajuk yang seterusnya. Maka perang Hunain, dua dalil yang jelas dalam Quran 25 dan 26 surah At-Taubah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.